Assalamualaikum, saya Dr. Rushmini. Saya ialah seorang doktor, perunding kecantikan dan penggemar makanan yang lazat dan berkhasiat. Jangan lupa subscribe Dr. Rushmini Storytime, like, share dan tekan notification untuk info yang menarik. Hai, Assalamualaikum, saya Dr. Rushmini. Jadi hari ini kita akan bincangkan satu topik yang menarik tau, iaitu tentang pokok pudina. Pokok pudina ni ataupun mint leaves mempunyai khasiat yang sangat istimewa. Okey, nak tahu tak khasiat dia apa? Mint ni kalau kita kaji, dia mempunyai antipyretic dan analgesic properties. Maknanya dia boleh sebagai ubat untuk menyejukkan tubuh dan sebagai ubat untuk melegakan kesakitan. Perasan tak kalau kita beli minyak angin, semuanya berangin, iaitu mint tea kan. So banyak jenis-jenis mint yang ada, seperti kulit kayu putih kan, ataupun eucalyptus, tu jenis mint berangin, ataupun jenis peppermint pun berangin. Dia daripada minyak-minyak daripada pokok-pokok. Tapi mint yang senang kita jumpa di sekitar kita ialah pudina. Pudina ni adalah daripada family mint. Dia berangin, dia mempunyai minyak, kita kata essential oil dalam dia, iaitu minyak essential oil yang sangat-sangat powerful, enak, wangi dan segar. Jadi sesuai untuk kita campur dalam minuman, buat teh ke, letak pudina, ataupun kadang-kadang kita makan laksa kan, laksa Penang ke laksa Johor, kita akan letakkan mint kan. So di samping rasa dia yang segar dan sedap, dia mempunyai properties, dia adalah antibakteria yang baik. Sebab tu mulut akan bau wangi, maknanya dia menghapuskan bakteria yang mengeluarkan bau dalam mulut kita. Untuk usus kita pun dia mencantikkan dan melegakan usus, dan untuk sendi dan tulang menghilangkan kesakitan, sebab dia ada bahan anti radang kat dalam dia. Jom kita tengok macam mana nak tanam pudina ni ya. Takkan setiap kali nak pudina kita nak kena beli je kan. So jom kita tengok macam mana ya kita nak tanam pudina. Okey, bila kita pergi ke supermarket kan, selalu kita beli daun pudina tu satu jambak macam tu kan. So apa yang boleh kita lakukan? Okey, mula-mula kita sediakan dulu bekas untuk menanam pudina ni. Okey, jadi di dalam bekas itu kita isikan dengan tanah hitam ya, tanah hitam. Kita juga boleh isikan tanah bercampur dengan sekam. Ni dah siap jual dah ni. Kalau you all pergi ke tempat yang jual bahan-bahan pertanian kan, barang-barang pertanian, memang ada, tanya je tanah hitam ataupun tanah yang ada sekam. RM1 tu harga dia lebih kurang, dalam ada yang kadang-kadang RM4, kadang RM6 kan, depend lah. Okey, ni kita tengok macam mana dia nak tanam. Okey, rahsia ya untuk menanam, kurangkan daun. Okay, kita kena buang dulu daun-daun mint yang ada, sebab daun ni membebankan pokok tu, membuatkan pokok tu mati. So, sebab dia nak support daun tu tak sempat, akar dia belum keluar kan, daun ni dah guna lot of nutrition, dah minta makanan ya daripada jadi kita anggap daun ni macam anak-anak adalah. Jadi mak dia ni masih lagi muda, kita anggap kan, bila kita dah potong dia tu, dia tak mampu nak sara anak-anak yang ramai ni, dia akan mati. So, tak boleh. So kita syarat dia, kalau kita nak tanam apa-apa pokok pun melalui keratan akar, kita kena kurangkan daun dia, potong-potong daun biar togel. Okey, so itu yang tengah dibuat ni. So dengan pengetahuan teknik ni, you all boleh tanam apa pun. Nak tanam kangkung ke, menggunakan batang, you all nak tanam apa sajalah kan. So you kena buang dulu daun-daun tu dulu, jangan sayang-sayang memang kena buang, baru pokok tu boleh support diri dia.
Tengok tu, buang sampai togel tau, macam tu. Dan kita memerlukan sedikit batang yang tua yang ada percambahan. Pucuk tu tak apa, kita boleh buang, tapi bawah tu kan, itu penting. So baiklah, so kita siapkan proses untuk buang daun-daun dia tu. Baiklah, bila dah selesai, bolehlah kita mula tanam dia. Apa yang kita perlu buat ialah masukkan dia ke dalam tanah tu. Jangan terbalik pula. Yang bawah mesti duduk kat bawah, pucuk kat atas kan. Nanti kan terbalik sebab dah potong-potong tak tahu mana satu kan. Tapi cara nak cam dia senang je. Yang bawah tu dia besar sedikit lah daripada pucuk yang atas tu. Okay, keep on masukkan ke dalam pasu. Kalau tak pun, tak ada pasu pun tak apa, pakai plastik bag. Yang penting buat lubang kat bawah. Ataupun polybag kalau boleh beli polybag pun tak apa, kita buat dalam polybag je. Kalau pokok tu dah tua, kalau terlalu panjang, kita boleh buat dua. Senang kan cara dia? Okey, lepas kita dah siap, kita top up lah tanah. Kalau tak cukup tanah kan, kita top up. Lepas tu kita siram, renjis-renjis lah dengan air. Inilah hasilnya, pokok pudina yang berdaun lebat dan boleh kita guna. So apa keistimewaannya bila kita ada pokok dalam pasu ni? Kita boleh guna dia berulang kali. Tahukah anda, pokok ni apabila kita trim ataupun kita potong daun dia tu, dia akan berdaun dengan lebih ganas, lebih banyak daun akan keluar. Pokok yang selalu ditrim dan disiram sentiasa muda. Maknanya kita tanam sekali je, tapi kita boleh guna dia bertahun-tahun. Sebab kita potong dan kita siram balik. Okay, saya bagi tahu tips macam mana nak jaga pokok kita ni yang dah ditanam cantik ni supaya dia boleh hidup bertahun-tahun. Yang pertama, pastikan gunting yang digunakan untuk memotong adalah gunting yang sangat bersih, tak ada minyak, tak ada kesan garam. Jadi kalau perempuan nak guna gunting yang kat dapur tu yang selalu potong ikan ke, tak sesuai. Kita kena ada gunting yang khas untuk dia, kerana minyak, garam mempunyai bakteria yang beri efek dan mematikan pokok kita. Dan tahu tak, pokok ni pun dia boleh kena kanser pokok lah. Tak jangkit lah pada manusia kan, tapi kanser pokok. Maknanya kalau kita guna gunting yang berkarat pun dia boleh efek pokok kita. Bila pokok terkena kanser, pokok tu akan jadi hitam-hitam, gelap-gelap, dan akhirnya dia akan mati lah, dia akan kering. Jadi untuk menjaga
pokok kita ni macam pudina ke, daun kesum ke, yang kita tanam dalam pasu cantik kan, ataupun daun asin-asin kan, yang kita nak selalu potong dan makan, berhati-hati dengan gunting. Gunakan gunting yang khas dan pastikan gunting bersih supaya pokok anda sentiasa berdaun lebat, cantik dan enak untuk dimakan, tak ada kena kanser pokok. Ya, ni ramai yang tanya saya kenapa saya tanam daun kesum. Lepas potong kali pertama dah jadi hitam-hitam mati. Saya tahu sebab dia salah guna gunting. Dia telah menggunakan gunting kat dapur dia, hentam je, potong je kan. Jadi itu menyebabkan pokok dia dah kena jangkitan daripada gunting tu dan dah kena kanser. Okey, jadi selamat menggunakan tips yang Dr. ajar ni. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, ring our bell, dan anda juga silalah berhubung dengan saya.